Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Syaudin bin Hamzah bersama Tuan Tamimi Rashid. Lagi sekali kita berjumpa dalam rancangan podcast Borak Santai SKB, Rakyat Cakna Peniaga Vertikal. Jadi kita doakan Tuan Tamimi, penonton-penonton kita pun dalam keadaan sihat walafiat. Ya, Tuan, kita masih lagi dalam minggu ketiga tahun baru ni. Ya. Kita harap semua dalam keadaan sihat. Ya. Pasal dalam keadaan sekarang ni ialah COVID pun masih lagi ada di sekitar kita ni. Ya. Jadi kita kena berjaga-jagalah, jaga diri, jaga family kan, jaga rakan-rakan ya. Jadi kalau dalam keadaan kalau tak sihat tu mungkinlah kita ambil langkah kawalan kendiri. Sama ada kita mendapatkan rawatan di pusat kesihatan terdekat ataupun klinik, ataupun kalau disahkan COVID tu kena kuarantin lah tu. Kena kuarantin lah. Jangan datang ke pejabat nanti. Kena ikut arahan apa yang telah ditetapkan. Pasal kita SOP pun dah ada. SOP dah ada. Dulu dia mungkin tak ada SOP, tapi sekarang SOP dah ada. Okey, jadi sebenarnya yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum bahawa program Borak Santai ataupun podcast Borak Santai SKB ni merupakan satu wadah lah untuk kita menyalurkan, berkongsi maklumat-maklumat info kepada pegawai kuasa KPDN dan juga masyarakat di luar lah tentang isu-isu terkini. Isu-isu terkini, yes. Semua kekuasaan. Okey. Dan juga hal lain lah yang bersangkut paut dengan KPDN. Ya. Kerana banyak isu-isu yang berkaitan dengan KPDN ni yang perlu mungkin masyarakat tahulah. Jadi that's why pada hari ni kita nak bincang satu topik yang cukup menarik dan saya ingat semua masyarakat Malaysia sedar tentang perkara ni. Tentang apa Tuan Tommy? Okey, kepada semua penonton Borak Santai, pegawai-pegawai penguatkuasa dan pengguna di luar sana. Okey. Hari ni kita bawakan tetamu khas lah Topik kita hari ni sangat rapat dengan kita semua. Sangat rapat ya. Dia manis lah, hidup ini manis Tuan. Jadi bila kita sebut manis ni, dia ada berkaitan dengan gula lah. Sebab tu saya tengok Tuan Tommy senyum manis ni. Saya manis tapi Tuan Syah lagi. Alamak, terima kasih banyak. Tetapi Tuan, tetamu jemputan kita lagi. Yes. Okey, jadi bersama kita pada hari ni Encik Zali Rizal, macam Tuan Syah sebut tadi. Boleh Encik Zali Rizal perkenalkan diri dan terangkan apakah peranan dan fungsi. Sebelum tu kita nak kita nak sebut topik. Tadi dah sebut manis ya. So untuk makluman tuan-tuan dan puan penonton topik yang kita akan berkongsi pada hari ni dia berkaitan dengan gula, pasti gula lah. Bila kita sebut manis-manis ni gula, dia berkaitan dengan pelesenan dan penguasaan komuniti gula. Jadi that's why kita datangkan khas Cik Zali Rizal. Bin Abdul Rahman sebagai Ketua Penolong Pengarah Kanan di bahagian subsidi bekalan. Jadi selamat datang Encik Zali ke program podcast Borak Santai SKB ni. Terima kasih Tuan Syah dan juga Tuan Tamimi daripada seksyen kawalan bekalan. Bagai penguatkuasa KPDN, dimaklumkan saya Zali Rizal bin Abdul Rahman, Ketua Penolong Pengarah Kanan di bahagian subsidi dan bekalan di bawah sektor barang kawalan dan subsidi. Bahagian subsidi bekalan ini untuk makluman tuan-tuan pun bukan satu sektor ataupun satu bahagian di bawah sektor SBKS ataupun sektor barang kawalan bersubsidi yang ada di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Keselamatan Hidup. Bahagian Cik Zali ini merupakan satu bahagian penting ni yang berterbabit dengan komuniti gula Jadi kita pun selalu berhubung rapat dengan bahagian Cik Zali. Kita menjalankan penguatkuasaan. Tetapi dalam bab pelesenan, nak berniaga dasar adalah di bahagian Cik Zali lah. Jadi that's why kita sebut orang kata ibarat kita enforcement dengan bahagian Cik Zali macam isi dengan kuku. Betul. Tak dapat dinafikan. Dia di bawah satu kiranya DNA yang sama. DNA yang sama tu. Bahagian subsidi dan bekalan. Bekalan tu ada. Keyword ada perkataan bekalan. Mana kata seperti yang disebut oleh Tuan Mimi tadi, pembahagian fungsi itu ada. Mana kata polisi dasar di bawah bahagian subsidi bekalan, dan penguatkuasaan itu follow through on the ground semuanya penguatkuasaan di bawah penguatkuasa ataupun khususnya di bawah SKB lah. That's why hari ni kita datangkan Cik Zali ni pasal banyak komuniti yang kita telah maklumkan berkongsi sebelum ni lah. Kita dah bercakap tentang minyak masak, LPG, petrol diesel dan hari ni kita akan bercakap lebih spesifik on isu-isu gula lah. Jadi mungkin Cik Zali lah boleh terangkan sikit apa fungsi
fungsi bahagian subsidi bekalan ni. Saya rasa banyak fungsi dan peranan ni. Di bawah bahagian subsidi bekalan secara umumnya yang penting sekali adalah polisi, kajian polisi, dan juga memastikan supaya pelaksanaan tu nanti on the ground tiada masalah, berjalan lancar lah. Dalam proses formulasikan polisi ini, polisi sedia ada perlu difahami dulu. Mana kata dari segi engagement perlu dibuat supaya salah satu polisi itu buat dan boleh dilaksanakan tanpa masalah. Betul lah Tuan Mi. Kalau katakan polisi itu dibuat tapi tak boleh dilaksanakan, no point. No point. Dan akhirnya mungkin akan menyusah pasal kita ni enforcement ni dia di downstream. Upstream ni mungkin bahagian Cik Zali lah. Jadi maksudnya polisi dengan penguasaan tu dia kena seiring supaya dapat dilaksanakan di bawah ni. Sebab tu tadi dua-dua tu ada perkataan bekalan. Dia ada bekalan. Jadi dia dalam sesi 5 urus tu pun kita perlu menjemput juga pemain industri lagi satu. Sebab mereka adalah pihak yang akan terkena dengan penguasaan yang akan kita laksanakan nanti. Dan juga ni lah. Ya, betul. Okey, Cik Zali ada sebut berkaitan dengan pemain industri tadilah. Okey, jadi boleh Cik Zali terangkan apakah komoditi utama yang dikawal selia oleh bahagian BSB ni? Okey. Di bawah BSB terdapat juga dari segi pelaksanaan pelesenan di bawah Akta Kawalan Bekalan 61. Yang itu seperti yang kita maklum, barang kawalan ni ada terdapat 13. Termasuk yang terbaru adalah bawang. Ya. Ada kata 13 ni perlu dipohon lesen. Lesen kilang. Kami pakai bawang kami di enforcement ni pakai bawang. Boleh tengok episod saya bawang. Episod sebelum ni bawang. Kita dah sembang santai on bawang ni. Jadi Tuan Mimi kita jemput sebagai ni, dan hari ni dia jadi sebagai moderator pula. Hari ni saya super sub. Jadi pelbagai watak boleh ni. Pelaksanaan pelesenan ni pun di HQ, di Ibu Pejabat. Maknanya polisi dasar sebarang penambahbaikan kepada peraturan perlu dah diformulir dan bincangkan bersama pengarah-pengarah negeri, ada peringkat cawangan supaya benda ni dapat dilaksanakan dengan lancar. Bandangkan pelesenan ni turut melibatkan negeri dan cawangan. Kalau kita sebenarnya yang tuan-tuan sedang maklum, penonton kita ada pejabat cawangan. Pejabat negeri di satu Malaysia lah. Seluruh negara. Jadi that's why apa yang dibuat di pejabat ni, jadi kita akan panjangkan kepada pejabat negeri dan juga cawangan. Jadi benda tu jadi cakap tadi lah. Kita di ibu pejabat ni bagian BSB membuat dasar dan akan dilaksanakan di bawah ni, iaitu pejabat negeri dan juga cawangan. Jadi barulah nampak smooth, cantik dia punya perjalanan polisi dan juga ataupun dasar tu, dan juga akhirnya di benar-benar yang berkait dengan penguasaan. Okey, tadi ada disebut tentang gula lah. Gula ni hari ni kita bercakap lebih spesifik on gula lah. Kita lupakan komoditi bawang dan sebagainya. Bawang mungkin kita lupakan sekejap. Jadi kita tumpukan kepada gula. Boleh nyatakan tafsiran gula di bawah undang-undang ni dan juga jenis gula yang dikawal di bawah ataupun di bawah perundangan Akta Kawalan Bekalan Nombor 1 ni. Okey. Bila kita melihat dari segi ketetapan sedia ada, yang dinyatakan di bawah akta yang kita rujuk adalah Akta AKB, dan juga peraturan-peraturan kawalan bekalan. Itu kitab kita lah. Kitab kita. Anda kata punca kuasa kita di situ. Takrifan buat masa ni kita merujuk kepada bahagian 1 di bawah PPKB 74 yang disenaraikan sebagai gula. Seperti kita maklum, gula ni ada berbagai. Gula Melaka, gula perak, gula serbuk gula, dan macam-macam lagi lah. Macam-macam gula. Brown sugar, termasuk gula yang kita bancuh, teh-o, kopi, di kedai-kedai digunakan oleh isi rumah, dan juga orang buat kuih dan sebagainya. Jadi gula jenis apa? Yang kita perlu lesenkan. Dalam tu dia hanya dinyatakan sebagai umum. Yang boleh dimakan lah. Yang boleh dimakan. Dikonsum oleh manusia lah. Takrifan consumable untuk yang human consumption ni dinyatakan secara terperinci di bahagian 2 di bawah PPKB. Yang tadi, betul. Yang tadi di bawah AKB. And then bila kita takrifkan benda ni dari segi perundangan, kita pernah keluarkan satu surat secara pentadbiran. Di mana kawalan kita di bawah rejim pelesenan tadi adalah gula putih bertapis
yang digunakan secara umum oleh rakyat Malaysia. Okey. Jadi yang maksudnya kita dalam kebanyakan kita ni ataupun yang mudah di kampung saya panggil gula standard. Gula standard lah, gula yang dalam paket tu kan jadi itu ada yang panggil gula putih, gula standard. Gula pasir, gula kasar. Jadi pengguna-guna. Tapi dalam konteks undang-undang ni kita tengok yang tu dululah. Yang tu dulu. Kalau ada segi lain tu, kalau takrifan dia bawa AKB atau Kawalan Bekalan ni ataupun peraturan Kawalan Bekalan 1974 tadi, dia luas gula ni yang boleh dimakan oleh manusia. Jadi kalau dimakan manusia termasuklah gula kabung tu kali kot. Gula Melaka dan sebagainya. Gula kelapa dan sebagainya yang boleh dimakan oleh manusia lah. Yang tak boleh dimakan manusia tu tak termasuk lah. Jadi itu dia luas, dia punya takrifan di bawah undang-undang ni merujuk kepada gula dan juga jenis gula ni. Okey, Cik Zali. Kita semua sedia maklum lah. Semua rakyat Malaysia ni ada 30 juta lebih ni semua ambil gula. Kalau kita gula ni ambil apa ni? Tak ambil gula pun tak boleh. Tak boleh. Ambil gula lebih pun bahaya. Betul. Jadi boleh Cik Zali jelaskan tak berapakah unjuran penggunaan gula oleh rakyat Malaysia dan adakah bekalan gula dalam negara ni mencukupi? Okey. Secara calculation ya. Daripada Jabatan Perangkaan isi rumah di negara kita menggunakan gula intake dia tu adalah tinggi berbanding apa benda yang telah ditetapkan oleh WHO. Di mana pada ketika ini penggunaan adalah sekitar 2.6 kg per isi rumah. Per isi rumah sebulan. Isi rumah maksudnya 4 orang lah. 4 orang secara puratanya 4 orang lah. 4 orang. Ada kata penggunaan kita lebih kurang dalam 1.58 juta metrik tan setahun. Tinggi juga lah. Itu untuk makan di rumah makan di rumah plus dengan industri. Industri yang menghasilkan produk, jadi sugar intake kita boleh jadi direct ataupun indirect. Yalah. That's why kadang tu seperti mana yang komoditi lain tuan. Kadang-kadang tak sedar. Pergi makan kat luar pun dah ada gula. Betul. Dekat rumah pun ada gula. Betul. Pasal kita sekarang ni lifestyle kita kadang banyak makan kat luar dan boleh kata kebanyakan lah makanan kita ni ada gula. Ada gula dimasukkan, termasuk kari. Kari pun kadang makan kek, makan apa pun mesti ada gula tu. Tak boleh lari. Dalam makanan tu sendiri dah ada gula. Jadi that's why sedar ataupun tak sedar saja. Jadi itu dah apa yang dimaksudkan oleh Cik Zali tadi ni tentang penggunaan gula tu. Betul. Jadi memang agak tinggi tapi cukup tak? Dari segi pengeluaran lah. Sebab dulu kalau kita maklum di Cuping, di Padang Terap, kita ada mengeluarkan gula sendiri. Pada kata ada penanaman gula. Ladang gula ada. Tebu. Tanah tebu. Ladang gula silap. Gula ni hasil daripada tebu lah. Betul. Melalui sumber tebu. Dia ada juga gula yang daripada sumber lain. Contoh ubi yang dipanggil gula beet. Itu negara-negara jarang di Malaysia ni. Negara Eropah ataupun China, dia ada penanaman beet untuk menghasilkan gula. Kita di Malaysia ni khasnya di rantau Asia Tenggara ni dia lebih dia derive daripada tebu untuk gula ni kebanyakan tu. Bila ladang ni dia tutup pada tahun sekitar 2012, mana kata kita dah jadi pengimport net importer daripada negara terutamanya Brazil juga selain daripada India dan juga Thailand. Maknanya kita import sepenuhnya. Maksudnya gula mentah tu diimport daripada 3 negara utama dan diproses India dan Thailand. Tiga negara tu semua utama. Proses di Malaysia ada 2 syarikat lah. Iaitu MSM dan CSR. Kilang penapis gula yang menapis gula mentah tu menjadikan gula putih yang dimakan oleh kita lah, yang kebanyakan household makan tu. Jadi that's why mungkin penonton pendengar masyarakat di luar yang kita makan di rumah tu adalah yang hasil tapisan daripada gula import yang dimentah, gula mentah yang ditapis untuk menjadikan gula putih yang kita makan seharian tu lah. Betul. Jadi itu dia punya yang tadi Tuan Temi tanya tadi tentang unjuran penggunaan dan okeylah kita mengimport daripada luar dan untuk menampung permintaan domestik yang memang tinggi sama ada untuk gunaan household ataupun guna industri. Okey, boleh jelaskan tak bila gula ni dikawal oleh KPDN berdasarkan perundangan yang disebut tadi ni di awal tadi ni? Pada kata gula ni bila kita start wujud dia sebagai barang kawalan mulai tahun 61 AKB itu diwujudkan.
dan di follow up dengan peraturan kawalan bekalan 74. Sejak itulah kita melesenkan. Dari segi pelesenan lah. Itu dari segi pelesenan untuk domestik. Dari segi kawasan import export pun kita laksanakan juga. Jadi sejarah gula ni bukan sehari dua tau. Ya. Dia lama, panjang cerita. Kita pun tak lahir lagi zaman tu. Tapi cerita gula ni dah ada dalam undang-undang. Memandangkan kita import. Jadi maknanya pengimportan tu pun turut kita kawal selia. Yang ini kuasa kita dapat bila kita dikiranya turun kuasa lah atau pindah fungsi daripada Kementerian MITI pada tahun 2014, di mana import export ni mana dah bertanggungjawabkan kepada KPDN untuk urus. Maksudnya sebelum ni itu di bawah MITI lah, import export kita ni maksudnya ketika itu menguruskan yang domestik saja, pelesenan domestik. Tapi bila 2014 tu diserahkan kuasa AP kawasan import tu kepada KPDN lah. Jadi kita akan memproses lah permohonan import dan juga permohonan ekspor. Okey. Tadi disebut tadi gula mentah tu banyak daripada Brazil, India dan Thailand. Dan juga 2 kilang tuan. 2 kilang yang ada di Malaysia ni. Jadi tidak ada lain kilang Kilang lain buat masa ni penapis tak ada. Penapis hanya 2 saja. Jadi syarikat ada 2. Jadi bilangan kilang tu ada berapa Encik Zali? Bilangan kilang di MSM ada 2. Satu di Prai, satu lagi yang terbaru di JB. Yang ditubuhkan pada tahun 2018. Di bawah CSR pun ada 2 juga. CSR pun ada 2. Satu di Shah Alam dekat tepi highway Elite tu. Boleh nampak daripada highway. Nampak. Ya, Batu 3 tu. Satu lagi di Padang Terap. Padang Terap Kedah lah Padang Terap Kedah. Okey. Keempat kilang ni kalau kita campurkan kapasiti dia dalam 2.05 juta. Maknanya melebihi daripada keperluan tadi. Keperluan tadi hanya 1.58. Betul. Jadi ada lebihan kapasiti. Lebihan. Sebenarnya kilang ni pun dia tak akan beroperasi sehingga 100% setiap masa. Sebab dia akan beroperasi 24/7 lah, kiranya 24/7. Dia memang akan running, tapi kapasiti dia tu memang tak akan mencapai 100% lah. Yalah, pasal dia pun orang kata macam mana dia optimum. Dia optimum dalam 80%. Because kadang-kadang mungkinlah mesin pun kalau dia mungkin boleh menyebabkan berlaku kerosakan sebagainya. Betul. Jadi dia cuba yang takat yang itulah. Jadi mungkin gula-gula ni pun ada juga yang dieksport kan Ada. Yang dikeluarkan ni maksudnya mungkin dieksport jugalah. Ada kalangan 2 syarikat. Tadi yang kita sebut lebihan tadi kan. Ada lebihan tu bagi tujuan untuk ekspor lah kan. Dari segi pengeluaran total lebih kurang dalam 1.8 juta. Maka kata sebahagian tu balance. 1.8 juta tadi dia tolak dengan 1.58, so lebih kurang dalam 200-300 ribu setahun. Kedua-dua syarikat ni mengekspor. Dari segi kuantum je tu dia mungkin ada permintaan luar kan, negara luar mungkin kan. Jadi itu kita, that's why tadi yang bila sebut AP dengan IP tu kan, dia sekarang ni dia terletak di bawah bidang pusat KPDN. Jadi boleh jelaskan bagaimana ataupun dalam keadaan bagaimana pihak-pihak berkenaan perlu ada AP dan IP. Untuk AP dia dibezakan, AP dan IP ni adalah satu kuantiti. Dia kata AP ni adalah approval. Approve permit. Approve permit diberikan kepada satu syarikat dan diberikan satu kota dan bertempoh. Contoh katalah 1,000 tan untuk import gula daripada Thailand. Ada bagi tempoh, biasa kita akan bagi tempoh 9 bulan lah. Itu yang gula yang siap ataupun gula siap? Gula siap lah. Gula siap. Yang AP ni bukan raw sugar, bukan gula mentah. Bukan gula mentah. Itu kena faham tuan-tuan dan puan. Gula mentah tadi masuk daripada negara tu. Kita dah pack untuk tujuan proses untuk kita ekspor keluar lah. Betul. Dan juga untuk pack sekilo untuk dan juga industri. Tapi ada satu lagi sumber gula negara yang kita bagi AP. Selain daripada diproses oleh MSM CSR tadi, AP ini tujuan dia import terus siap gula putih. Dah siap? Dah siap. Kita bagi AP ni kepada syarikat dalam industri makanan minuman, F&B dan juga trader. Untuk dijual juga kepada syarikat F&B. I see. Yang ini kiranya komplement kepada gula yang dihasilkan oleh MSM CSR. Yang gula yang domestik ni? Domestik. Jadi masuk dalam keadaan yang
sedia ada untuk dibekalkan kepada pihak yang akan menggunakannya lah. Biasanya dalam pack 50 kilo lah. Ni lebih macam apa ni, Cik Zali sebut tadi kepada industri lah. Industri makanan minuman. Industri makanan dan minuman ataupun F&B ni. F&B. Okey Cik Zali, tadi kita sebut berkaitan AP dan IP gula kan. Okey, jadi apakah pihak manakah yang boleh memohon AP dan IP ni? Dan apakah syarat yang perlu dikenakan? Untuk AP, syarikat yang boleh memohon adalah syarikat F&B tadi. F&B yang kira menghasilkan produk dia. Minuman ke, makanan ke, biskut ke, gula batu ke. Dia boleh mohon. Tetapi ada syarat tertentu. Syarat tertentu. Antara syaratnya, kita tengok penggunaan dia. Setahun purata. Biasanya kita akan ambil 2 tahun. Kita puratakan. Dan kita ada limit minimum quantity yang kita tetap threshold lah. Threshold dia. Kalau terlalu rendah, sebagai contoh syarikat bakery, bila kita allow, nanti terlalu banyak nanti permohonan. Katalah 10 tan, 20 tan, terlalu kecil. Kecil sangat. Betul. AP ni ada satu kontrol kuantiti kita setahun. Ada satu kuantiti yang kita letak, kita boleh kata satu kuantiti yang wajar. Wajar lah. Dan mungkin pihak luar pun kalau katakan kuantiti tu kecil sangat, dia pun tak nak supply. Jadi dia segi volume tu, nak bawa mari tu semua pun kos tu. Betul. Kos. Dengan kadar tukaran wang kita bawa gula dari luar ni ialah ada kos pengangkutan, clearance lagi, port lagi. Kadar tukaran mata wang dan sebagainya lah. Banyak faktor yang perlu diambil kira lah. Selain daripada F&B tadi, AP ni kita berikan juga kepada trader. Trader ni pula dia punya kriteria dia, kita perlukan trader yang kira genuine. Yang genuine. Genuine maknanya dia mempunyai lesen, ketetapan kita, maknanya barang kawalan. Dia kena ada lesen. Lepas tu dia punya paid up capital. Sebab harga adalah tinggi. Katalah 1 tan 3,000, kita bagi 100 tan, mana kata dah 300,000. Mana kata keperluan dia punya modal berbayar tu perlu strong lah. Perlu ada kemampuan kewangan lah dalam bahasa mudahnya. Lagi satu pula kita tak nak orang kata benda ni merosakkan industri itu sendiri. Lagipun gula ni merupakan barang kawalan berjadual yang perlu dilesenkan, yang perlu ada lesen. Itu CSA. Kita dah banyak kali sebut tentang CSA ni. Begitu juga gula ni tuan-tuan dan puan, dia perlu satu lesen. Sama ada lesen runcit, lesen borong dan juga lesen mengilang untuk berurusan dengan komuniti gula ni. Jadi that's why kita jaga kontrol melalui AP, IP dan sebagainya. Selain daripada kita tadi, apa yang kita tekankan yang paling penting adalah CJ halal. CJ halal. CJ halal. Saya makan memang kita buat. Kita akan bandingkan dengan list di bawah JAKIM. Adakah gula yang dia masuk ni telah disertified oleh badan di negara pengekspor lah. Isu halal ni cukup sensitif kepada kita kerana dipahamkan yang mungkin daripada pembacaan, mungkin tuan-tuan perempuan pun boleh dapat maklumat tambahan ni, kerana penghasilan gula di luar ni kadang tu ada dia bercampur dengan benda yang tidak halal. Jadi that's why kita nak elakkan benda tu. Lagipun benda ni sebagai benda makanan, minuman, dia satu syarat yang bagus kita kata untuk melindungi pengguna. Jadi that's why benda tu dititik beratkan di sini. Jadi jangan bimbanglah tuan-tuan, gula yang masuk ke Malaysia ni, khasnya gula import ni, kita jaga dari segi kehalalan. Jadi mana-mana pihak yang orang kata berhasrat lah untuk memohon AP dan IP tadi ni perlu patuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi lah. Termasuk memastikan ada persediaan halal daripada luar negara. Okey, satu yang saya ni nak tanya Cik Zali di sini, pasal ada disebutlah istilah terma ICAMSA, ICUMSA tu, ICAMSA lah. Apa maksud ICAMSA? Mungkin penonton dan masyarakat nak tahu ni apa maksud ICAMSA ni. Secara umumnya, ICAMSA ni dalam layman punya bahasa adalah satu standard. Macam kalau setengah-tengah barangan dia ada ISO. Supaya gula ni dah diterima secara umum di peringkat antarabangsa. ICAMSA tu dia merujuk kepada singkatan The International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis. Jadi untuk gula saya lah. Dia adalah satu organisasi antarabangsa yang diwujudkan pada tahun 1897. Dah lama. Di Norwich, England. Yang beribu pejabat di Norwich, England. Fungsi organisasi ini kiranya dia membuat testing dari segi standard dan juga analisis saintifik standard gula yang seragam supaya boleh dipakai oleh semua industri di seluruh dunia.
Jadi semua industri ini berkaitan gula ni memang gunakan standard tu lah. Jadi itu tentang yang orang kata secara seperti lalu tentang apa yang dimaksudkan dengan sebutan ICAMSA tu. Akronim ICAMSA tu itulah yang disebut tadi international tadi ni. Dia satu satu standard gula lah. Kalau kita nak kata manis ke apa, inilah standard yang kita gunakan. Jadi macam gula putih. Itu adalah ICAMSA 45. Gula putih. Dia merujuk kepada purity. Dari segi warna tu. Dia boleh jadi 45 untuk gula putih. Untuk gula sebagai perbandingan gula mentah. Gula mentah itu adalah ICAMSA 600 ke 1500. Oh, tinggi. Masih lagi maksudnya. Semakin tinggi maknanya dia semakin brownish, yellowish. Dia tak jernih lagi lah. Ya, tak jernih. Dia ada juga juga kadang-kadang kita tengok gula kan Cik Zali kan, dia punya warna tu, perbezaan warna tu berdasarkan diukur dari segi ICAMSA tu lah. Dia ada satu alat gula yang kita makan di rumah yang biasa tu dalam 40 tadi ICAMSA tu. Jadi ini satu info yang mungkin tuan-tuan dan puan boleh dengar dan boleh nanti mungkinlah balik rumah kan ataupun ni tengok balik dia punya paket gula tu. Di bahagian belakang kan ada ditulis lah. Jadi ICAMSA berapa tu lah. Jadi di situlah menentukan dia punya purity dia, keputihan, kejenihan dia tu. Dari segi itu tentang bukan kita kata kita buat andaian lah. Lebih manis daripada ni, gula ni kita boleh rujuk kepada ICAMSA dengan ICAMSA tu. Okey. Sekarang ni kita tengok dia di bawah disebabkan oleh bahan kawalan berjadual ni ataupun gula ni sebagai bahan kawalan berjadual, kita ada arahan pengawal tu. Jadi kita dah keluarkan arahan pengawal bekalan itu hari pada 2 penghilang ni. Boleh kongsi sedikit pada tahun lepas. Dia kisahnya bermula bila bekalan sejak daripada musim perayaan Hari Raya Aidilfitri tahun lepas. Di mana berlaku beberapa kejadian kekurangan bekalan gula terutamanya di sebelah pantai timur. Pada bulan Mei selepas raya tu. Jadi bertindak di atas kekurangan berkenaan, kita dapat penyelarasan. Dan pada masa yang sama kita dapati ada isu lah yang membangkit di pihak dari segi harga 285 yang kita kawal sekarang ni. Mandangkan pengeluaran dia tu tak berapa stabil. Dan kita tengok untuk memastikan bekalan ni kena ada satu arahan pengawal bekalan untuk supaya 2 kilang. Kita mengikat 2 kilang ni untuk mengeluarkan minimum kuantiti. Dan kita bagi surat arahan pengawal bekalan berdasarkan keperluan minimum untuk isi rumah dan juga penjaja. Di mana kita katakan MSM perlu keluarkan sebulan 24,000 metrik tan dan CSR 18,000 metrik tan. Jadi untuk total 42,000 metrik tan. 42,000 metrik Jadi that's why tuan-tuan dan puan, kita kerajaan melalui KPDN ni kita cukup capna lah. Kita cukup prihatin dengan apa yang dialami oleh rakyat. Jadi that's why kita bertindak cepat untuk atasi isu-isu berkaitan dengan kekurangan gula ni. Jadi that's why kita keluar arahan pengawal bekalan tadi ni untuk pastikan kilang ni dia keluar cukup. Maksudnya Cik Zali, kedua-dua kilang ni tertakluk kepada arahan pengawal berkaitan dengan stockpile lah. Stockpile itu pun adalah satu tujuan matlamat yang sama. Tetapi satu kaedah juga. Selain daripada arahan pengawal bekalan, stockpile pun ada kita keluarkan. Kenapa stockpile ada arahan berkaitan dengan stockpile? Yang ini dia berlaku lebih awal pada tahun 2021. 2021 susulan daripada pandemik COVID. Dia menyebabkan pengeluaran tidak teratur, orang tak boleh pergi kerja. Mana kata dari segi situ pengeluaran gula pun terjejas. Yalah, ini pun satu saya percaya dari segi orang kata walaupun gula ni mungkin ramai tak setuju lah yang boleh mendatangkan kemudaratan kesihatan, tetapi mungkin juga dari segi food security. Jadi that's why kita kenakan stockpile supaya penghilang ni memastikan keberadaan tu sentiasa ada bekalan tu. Yalah, dari segi kesihatan tu satu hal, tapi macam kita sebut di awal tadi, kegunaan gula ni banyak sektor yang terbabit. Banyak sektor. Jadi kalau gula tak ada, tutup kilang tu. Gula tak ada ni masalah juga kan. Kita duduk rumah saja pun pakai gula banyak. Macam Cik Zali sebut tadi apa ni? Work from home. Work from home. Kena baca kopi. Waktu itu lah. Setuju. Jadi that's why lah. Tapi itulah, kita pun sebenarnya itu terpulang kepada individu lah. Dan kita pun harap lah tuan-tuan, termasuk kami sendiri pun kita akan kawal lah sikit penggunaan gula. Betul. Masing-masing sendiri. Masing-masing. Pasal kadar kecil manis rakyat Malaysia pun tinggi, diabetes. Jadi tolonglah kita kawal sedikit lah.
Tapi orang kata kena ingat penggunaan gula ni banyak dalam lain-lain makanan dan minuman lah. Penting juga. Jadi that's why kita melalui KPDN ni kita cuba pastikan bekalan tu cukup untuk guna rakyat Malaysia. Okey, last lah soalan daripada kami, Cik Zali. Way forward industri gula di Malaysia. Mungkin boleh kongsi. Kita mahu tak mahu, walaupun kita rasa ada health issue, kesihatan perbelanjaan meningkat untuk menjaga penyakit-penyakit diabetes sebagainya kan. Tetapi to be realistic, gula ni perlu. Gula perlu untuk kesinambungan industri dan banyak menggunakan gula sebagai bahan asas. Industri bergantung harap kepada gula kan. Pada masa yang sama, kita pun masa ni kita mengimport sepenuhnya. Jadi benda ni perlu diatur supaya kelangsungan industri dan juga memastikan bekalan tu ada di pasar. Yang penting tu keberadaan bekalan. Betul. That's why kita sentiasa berhubung dengan pihak-pihak yang berwajib, Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi, termasuklah juga dua industri ni, selain daripada pihak trader dan sebagainya, supaya bekerjasama dan memastikan supaya harga yang dikawal ni boleh kiranya win-win antara pihak industri dan juga pengguna. Sebab KPDN ni kita kena ingat, kita berada di tengah-tengah. Kalau kita naikkan harga untuk mengelakkan orang diabetes, yang akan terlibat kos harga hidup. Dan satu yang saya nak pesan, mungkin kami nak pesan ataupun nak maklumkan kepada penonton di luar sana lah, gula tidak ada subsidi ya. Jangan salah anggap. Ramai yang salah faham. Gula tidak ada subsidi. Dulu ketika dulu ada, tapi sekarang ni gula tidak ada subsidi. Gula barang kawalan. Barang kawalan tetap kena ada lesen, tapi tidak ada subsidi. Tetapi subsidi tak ada. Subsidi tidak ada, jangan salah anggap. Pasal kita adalah terbaca dalam ni ada disebut katakan mungkin netizen dia sebut kata gula ada subsidi. No, gula tidak ada subsidi. Ya. Jadi that's why macam Cik Zali termaklumkan tadi dalam way forward tu, orang kata benda-benda yang perlu untuk kelangsungan industri ni sendiri perlu dibuat something lah. Terutamanya bila kita melihat langsung kita tak ada tanaman. Ini antara tanaman tebu tu sendiri. Sama ada perlu kita wujudkan ataupun buat reverse investment di tempat lain ke kan. Kaedah yang terbaik lah. Di samping penggunaan teknologi. Jadi itu masa mencemburui kita pada hari ini. Jadi alhamdulillah kita dah dengar perkongsian banyaklah tadi ni info-info yang berkenaan dengan gula ni. Cuma kita tak panggil Cik Zali Raja Gula lah jadi banyak info-info yang berkenaan dengan dasar-dasar dan juga polisi dan juga mungkin bersangkut paut juga dengan sedikit isu-isu penguasaan ya, dan kita beritahu senario gula tu macam mana. Pengguna-pengguna kita, tuan-tuan dan puan-puan, pegawai-pegawai semua tak tahu ni iKamsa tu apa. iKamsa tu apa. Boleh tengok pada label. Boleh tengok label masing-masing tentang iKamsa tu. Jadi lagi sekali kami ucapkan terima kasih yang amat sangat kepada Cik Zali, Ketua Pengarah Kanan bahagian subsidi bekalan, kerana sudi bersama-sama kita hari ini Dr. Imi dalam orang kata rancangan podcast Borak Santai SKB Rakyat Channel Perniagaan Bertikar atas tajuk pelesenan dan penguasaan komuniti gula lah. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi di lain episod, di lain waktu dan lain ketika. Jangan lupa untuk like, share dan komen dalam kami punya Facebook, dalam YouTube kami SKB. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.